Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai kata ganti nama diri. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata ganti nama yang akan diberikan kepada manusia atau seseorang. Okey, contohnya kita ada kata ganti nama yang terbahagi kepada 3. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Okey. Kata ganti nama diri ini adalah untuk manusia. Kalau untuk binatang, kita akan belajar kemudian. Okey, mungkin di akhir pelajaran ini. Okey, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3. Okey, terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Apa itu yang 3? Okey, yang 3 itu ialah, yang pertama ialah kata ganti nama diri pertama. Ini. Tengok. Okey, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua. Dan akhir sekali ialah kata ganti nama diri ketiga. Okey. Dalam kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah kata ganti nama diri pertama. Diri pertama. Kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri ketiga. Ada 3. Sebentar lagi kita akan pecahkan apa itu kata ganti diri pertama, apa itu kata ganti diri kedua, dan apa itu kata ganti nama diri ketiga. Okey, murid-murid boleh faham tak? Sebagai permulaan, iaitu kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Okey, cikgu akan padam dan cikgu akan tulis satu persatu. Okay, kata ganti nama diri pertama kita akan ambil. Okey. Kata ganti nama diri pertama. Iaitu kata ganti diri pertama ini adalah orang yang bercakap. Orang yang bercakap. Contoh kata ganti nama diri pertama adalah untuk diri orang bercakap. Iaitu contoh seperti 1, aku. Okey. Yang kedua, saya. Okey. Yang seterusnya kita ada lagi. Iaitu kita ada 3 apa? Hamba. Kita ada apa? 4. Patik. Kita ada apa lagi? Yang kelima kita ada beta. Kemudian yang ini kita tengok dulu. Ini adalah kata ganti diri pertama, iaitu saya, aku, saya, hamba,
Patik, beta. Ini adalah untuk diri orang bercakap. Contoh cikgu yang bercakap di sini. Okey. Aku. Aku. Okey. Saya. Hamba. Patik. Beta. Apa yang cikgu sebut ni merupakan diri cikgu, orang yang pertama. Orang yang pertama dia akan gantikan nama diri dia dengan yang ini, perkataan ini. Aku, saya, hamba, patik, beta. Itu maksudnya diri pertama. Okey, yang ini kita boleh kategorikan iaitu yang berbentuk tunggal. Apa maksud tunggal? Maksud tunggal adalah satu. Okey, yang ini adalah yang ini berbentuk tunggal. Tunggal maksudnya satu. Okey, kita tengok. Kata ganti nama diri yang pertama ada lagi. Apa dia? Iaitu kita. Yang keenam, kita. Yang ketujuh, kami dulu. Kami, kita. Kenapa cikgu asingkan perkataan kami dengan kita? Ini adalah untuk diri pertama dan juga untuk kawan-kawan dia. Contohnya, kami. Contoh kami. Dia beritahu kepada orang lain, kami hendak pergi ke sekolah. Begitu. Okey. Kita ni termasuk orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Kita semua akan pergi makan di kedai ikan bakar. Kita semua akan pergi makan di kedai ikan bakar. Maksudnya orang yang bercakap dan orang yang benar, yang mendengar. Okey. Di sini kami dengan kita ini adalah bentuk jamak. Jamak. Ini bentuk jamak. Jamak maksudnya apa? Ramai. Ramai atau banyak. Di sini. Kalau kita tengok di sini ya. Okey. Okey, murid-murid boleh faham setakat lah. Setakat sekarang murid-murid boleh faham tak? Okey, maksudnya kata ganti nama diri pertama kita ada aku, saya, hamba, patik, beta. Ini bentuk tunggal. Maksudnya tunggal satu. Jadi yang bentuk jamak atau ramai untuk kata ganti nama diri pertama ialah kami dan kita. Kita boleh bahagi lagi. Iaitu yang ini kita akan masukkan satu lagi. Ini adalah bahasa istana. Bahasa istana. Apa maksudnya bahasa istana? Cikgu nak terang di sini. Okey. Zaman dahulu ni kita dekat dengan raja. Dekat dengan sultan. Di mana rakyat bercakap sesama rakyat adalah hamba. Hamba hendak pergi ataupun hamba bernama Dama. Tuan hamba maksud orang yang kedua. Tuan hamba. Maksudnya hamba ini adalah kata ganti diri yang pertama. Patik. Patik ini digunakan adalah untuk rakyat bercakap dengan raja atau sultan. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Sembah patik. Sembah patik. Jadi rakyat biasa kalau bercakap dengan raja atau sultan, dia menggunakan perkataan patik. Okey. Bagaimana pula dengan beta? Beta adalah dihaskan untuk raja atau sultan. Raja dengan sultan dia akan kata bagaimana? Kata ganti nama diri dia. Beta berasa bangga. Beta. Itu nah. Murid-murid boleh ingat? Okey, kalau murid-murid
Boleh ingat setakat mana kata ganti nama diri pertama ini? Cikgu terang satu persatu. Okey, cikgu ulang sekali lagi untuk nak bagi murid-murid faham kata ganti diri pertama. Yang pertama, aku, saya, hamba. Patik beta, bentuk tunggal. Kemudian, kami dan kita bentuk jamak, iaitu banyak, ramai. Kemudian, ada satu lagi, cikgu nak terang. Hamba, patik, beta ini adalah bahasa yang digunakan di istana. Okey. Okey, kita akan masuk yang kedua iaitu kata ganti nama diri kedua. Apa pula maksud kata ganti nama diri kedua? Kata ganti nama diri kedua adalah orang yang kedua. Contoh. Sekejap lagi cikgu bagi contoh. Cikgu tulis dulu. Cikgu cuba terangkan dengan perbuatan cikgu atau percakapan cikgu dengan perbuatan cikgu sekali ya. Okey, kata ganti nama diri kedua di sini adalah yang pertama awak, yang kedua anda, yang ketiga kamu, yang keempat engkau. Okey. Cikgu akan ambil yang ini. Iaitu kata ganti nama diri yang kedua. Iaitu ada 4 di sini cikgu terang dulu. Iaitu yang pertama awak, anda, kamu, engkau. Ini adalah bentuk tunggal. Ini adalah bentuk tunggal. Tunggal maksudnya satu. Contoh, saya ni. Saya diri orang yang pertama kan tadi. Okey, saya akan sebut diri orang yang kedua. Awak. Saya tunjuk orang tu. Awak. Kemudian anda. Kamu. Engkau. Itu maksudnya orang yang kedua. Orang yang kedua. Adakah banyak? Tak banyak. Dia satu saja tunggal. Okey, boleh faham kan? Okey, yang seterusnya dia ada bentuk lain juga iaitu dalam bahasa istana. Iaitu tuanku. Tuanku. Okey, yang ini juga adalah dalam bentuk tunggal. Yang ini adalah dalam bentuk tunggal juga. Tetapi yang ini digunakan di mana? Istana. Tuanku. Tuanku sedang bersantap. Tuanku sedang bersiram. Maksudnya, tuanku adalah kata ganti nama diri kedua. Kita sebut, contoh saya sebut, saya orang yang pertama. Yang kedua adalah saya sebut orang yang kedua, iaitu tuanku. Bentuk ini adalah tunggal, maksudnya satu. Okey, sekarang kita tengok. Adakah kata ganti nama diri yang kedua ini ada bentuk jamak? Ya, ada. Iaitu kalian. Yang keenam. Yang keenam itu kalian. Kalian ini bentuk jamak. Apa maksud jamak tu? Cikgu dah beritahu kan tadi. Jamak adalah ramai. Ramai. Kalian hendak pergi ke mana? Kalian. Kalian maksudnya ramai lah. Tak termasuk saya. Tak termasuk saya. Diri kedua tak termasuk orang yang pertama. Iaitu awak, anda, engkau, tuanku, kalian. Itu maksudnya orang yang kedua. Yang ini bentuk jamak.
Ada lagi juga. Tapi ini jarang digunakan. Jarang digunakan kata ganti nama diri kedua. Kecuali kebanyakan dalam lagu, iaitu dikau. 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 Dikau digunakan agak sedikit, jarang digunakan. Kecuali dalam lagu, dalam sayembara ke apa ke, yang berbentuk puisi ke, dikau ada digunakan. Tetapi dalam bentuk biasa ini jarang digunakan. Okey. Sekarang cikgu harap murid-murid boleh faham mengenai kata ganti nama diri yang kedua. Cikgu akan ulang sekali lagi. Kata ganti nama diri kedua dipecahkan kepada awak, anda, kamu, engkau. Itu bahasa biasa. Tuanku, bahasa istana. Yang semua ini 1 sehingga 6 ini adalah bentuk tunggal. 1. Okey. Kalian ini, kalian. Maksudnya bentuk jamak ramai. Boleh faham? Dan satu lagi kita jarang guna. Orang jarang gunanya ini, iaitu dikau. Okey? Dikau selalunya digunakan oleh orang-orang yang mempunyai bahasa dalam untuk mencipta lagu, mencipta syair, dan ada lagi lah. Tapi kita jarang guna. Okey. Kata ganti nama diri yang kedua. Ada lagi, iaitu yang kedua tadi kan? Cikgu tambah. Kedua tadi. Yang ni cikgu terlupa. Iaitu kita boleh saudara. Saudari. Tuan. Puan. Ada lagi. Ada lagi. Kita orang kata ada banyak lagi yang perlu kita tambah lagi. Kata ganti nama diri yang kedua banyak. Kata ganti diri yang kedua ni saudara, saudari, tuan, puan. Ada banyak lagi. Okey, sekarang cikgu akan Okey, sekarang cikgu akan masuk yang terakhir, iaitu kata ganti nama diri ketiga. Okey, yang ketiga pula kan, yang terakhir. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga ini ialah, yang pertama sekali ialah beliau. Beliau. Yang kedua, ia. Yang keempat, yang ketiga, dia. Yang keempat, kita boleh buat nya. Yang kelima, kita boleh buat baginda. Yang keenam, kita buat mereka. Okey, kita tengok di sini mengenai kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga, kita boleh, cikgu boleh tulis di sini, iaitu beliau, ia, dia, nya, baginda, mereka. Okey, kita tengok. Kata ganti nama diri yang ketiga ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah bentuk tunggal. Murid-murid ingat tak bentuk tunggal bentuk apa? Iaitu 1. Dia tak ramai. Yang ini baginda ini adalah bahasa istana. Ingat. Okey. Jadi kalau kita tadi cikgu dah terangkan diri pertama, cikgu sebut diri kedua. Sekarang contoh katakan cikgu orang yang pertama, cikgu sebut, ini orang yang kedua dekat cikgu. Kemudian cikgu akan bercakap dengan kawan ni. Beliau. Cikgu bagi tahu kat kawan ni,
beliau. Gitu. Ia, dia, nya, baginda, mereka. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah bentuk tunggal yang ini. Beliau, ia, dia, nya, baginda. Itu bentuk tunggal. Tetapi mereka. Mereka ini ramai. Kalau ramai maksudnya jamak. Ramai. Okey, kita tengok di sini. Okey. Baginda ini adalah digunakan adalah di istana, iaitu bahasa istana. Untuk siapa? Raja, sultan. Okey? Okey. Di sini cikgu nak terang. Banyak kesilapan yang dibuat oleh murid-murid kita pada hari ini. Di mana penggunaan beliau. Bagaimana kita nak guna perkataan beliau ni? Beliau adalah digunakan untuk orang yang dihormati, orang yang berpengaruh, orang yang kita anggap dia yang bukan macam pengaruh, orang yang dihormati, orang yang disanjung. Kita guna beliau. Beliau, Kalau ia ni kita guna biasa saja. Kita guna untuk biasa saja. Okey, untuk orang-orang biasa. Okey. Jadi di sini cikgu nak terangkan lagi adalah ini untuk orang, tapi ada yang bertanya, cikgu kalau untuk binatang bagaimana pula? Binatang ada kata ganti nama dia, tetapi bukan yang pertama, kedua, ketiga. Binatang kita boleh guna nya sahaja. Contoh, saya mempunyai seekor kambing. Bulunya berwarna hitam. Bulunya. Kita guna nya. Tak boleh kita guna bulu beliau. Tak boleh. Bulu ia. Tak boleh. Bulu dia. Tak boleh. Kita guna nya saja. Kata ganti nama diri untuk binatang yang ini saja. Nya. Contoh. Kambing saya berwarna hitam. Bulunya sangat lebat. Contoh. Bulunya sangat lebat. Titik. Kemudian, kita nak kata apa? Nak sambung lagi. Tak boleh. Nya lagi. Kita, kambing saya suka makan rumput. Tak boleh. Beliau suka makan rumput. Dia suka makan rumput. Tak boleh. Ini untuk binatangnya saja. Jadi kalau untuk manusia, kita ada beliau, ia, dia, nya, baginda, mereka. Okey. Setakat ini, kita belajar mengenai kata ganti nama diri. Ada kata ganti nama diri yang pertama. Yang kedua, kata ganti diri yang kedua, kata ganti diri yang ketiga. Okey, cikgu harap murid-murid dapat mengikuti pelajaran cikgu pada kali ini. Cikgu harap murid-murid cuba praktik atau cuba bertanya ibu bapa di rumah mengenai kata ganti nama diri yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, sekian setakat ini sahaja pendidikan kita atau pelajaran kita mengenai bahasa Melayu, iaitu tata bahasa. Jadi cikgu harap murid-murid akan memahami apa yang cikgu ajar di dalam pelajaran kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.